agama ni, iaitu sejarah orang yang mengasaskan, kita boleh kata muassis, maksudnya pengasas, iaitu yang bernama Siddhartha Gautama ataupun nama lainnya Gautama Buddha. Selepas daripada dia sampai kepada satu kedudukan, lebih popular dengan nama Gautama Buddha ni. Okay. Dan dia ni seperti mana yang dah kita sebut, dia ni merupakan keturunan raja, yang mana ayahnya tu yang bernama Raja Sudadona. Ialah seorang raja yang memerintah di kawasan Kapilavatthu, Nepal, India. Okay. Benua India lah, Nepal tu hari ni di negara Nepal lah. Cuma kawasan tu disebut sebagai benua India. Okay. Kita dah sebut apa sebab dia keluar daripada ajaran Brahma ataupun ajaran Hindu sebelum nama dia Hindu ni. Okay. Kita kena tahu yang pertama, Siddhartha Gautama ni dia lahir ataupun hidup pada waktu agama Hindu tu belum nama Hindu lagi. Waktu tu nama dia Brahma ataupun ajaran Veda waktu tu. Okay. Waktu tu orang-orang Hindu belum kenal lagi yang namanya Hindu, dan dalam agama Hindu tu pun tidak ada cabang-cabang yang kita tengok hari ni, iaitu antara cabangnya sembahan terhadap berhala dan dewa-dewa ni. Okay. Cuma waktu tu sudah wujud yang dinamakan sebagai kasta, martabat-martabat manusia, yang sebahagiannya disebut ada 5 dan sebahagian disebutkan ada 4, iaitu martabat yang paling tinggi kesatria daripada kalangan pemimpin ataupun pahlawan. Kita pun panggil kesatria lah, bahasa Melayu tua kita. Okay. Kemudian golongan yang kedua iaitu Brahmin, golongan agamawan, Sami. Okay. Seterusnya Vaishya, iaitu golongan pekerja, peniaga. Dan yang paling bawah ialah Sudra, orang awam, orang-orang biasa. Dan setengahnya letak satu lagi paling bawah, iaitu Paria ataupun untouchable, golongan yang tidak dihiraukan, gelandangan. Okay. Wujudnya kasta-kasta ni menyebabkan Gautama ataupun Siddhartha ni rasa tak betulnya ataupun tak kenanya kewujudan tu. Okay. Yang mana asal kewujudan kasta tu hanyalah nak tunjukkan kumpulan manusia, tapi golongan Brahmin dia gunakan peluang tu untuk nampakkan itulah takdir Tuhan, tujuannya untuk mengambil kesempatan ataupun keuntungan pada golongan lain. Sehingga orang-orang yang Hindu pada waktu tu, tapi waktu tu belum nama Hindu lagi, mereka menganggap kasta ini ialah satu takdir yang tidak berubah. Satu takdir yang tidak berubah, kita tak boleh keluar. Sedangkan waktu tu sebahagian besar Sami, Hindu ataupun Brahmin ni, daripada golongan Brahmin ni, mereka pun kadang-kadang datang daripada golongan Sudra ataupun datang daripada golongan yang bawah, dan juga mereka ni pun kadang-kadang datang daripada Vaishya. Bukanlah mereka tu golongan-golongan yang atasan ataupun golongan bangsawan pada waktu tu. Okay. Tapi bila mana dah ada pengaruh dan agama tu mulai mendapat perhatian masyarakat, mereka gunakan hak speciality dia orang ataupun pengkhususan dia orang untuk kata itu ialah bahagian daripada wahyu. Okay. Dan malam ni kita akan bahas apa yang ada dalam agama Buddha tu. Okay. Ada tak konsep ketuhanan? Okay. Sebelum pada tu kita dah ceritalah, agama Buddha ni dia mencapai zaman-zaman tertentu. Dia ada sampai kepada zaman kemuncaknya. Gautama tu ada pengikutnya, ada murid-muridnya, dan bila mana dia meninggal, dia mati, pengikut ataupun muridnya ni ada tulis daripada himpunan khutbah-khutbah ataupun percakapan dia tu, sehingga dijadikan sebagai kitab utamalah bagi agama Buddha ni, yang dinamakan sebagai Tripitaka. Kita dah sebut Tripitaka tu maksud dia apa? 3 bakul kebijaksanaan. Okay. Dan kitab tu pun ada 3 bahagian, iaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Okay. Kita dah sebut sebelum ni. Okay. Dan konsep yang kita nak bahas pada malam ni ialah konsep ketuhanan. Ada tak konsep ketuhanan? Sebab kita kena tahu, Gautama ni dia nak ajak orang balik kepada agama Brahma yang betul. Itu konsep asal dia. Okay. Tapi penyelewengan yang berlaku selepas kematian dia, sehingga orang melihat dia bawa something ataupun benda yang baru. Okay.
Jadi antara benda yang dibahaskan sini ialah tentang konsep ketuhanan. Siddhartha Gautama ni ataupun Gautama Buddha ni, Siddhartha Gautama ni, dia ada cerita tak tentang bab konsep ketuhanan. Kita tengok apa yang disebut sini. Agama Buddha tidak memperkenalkan Tuhan. Kita tengok apa perbahasan dia. Ini adalah bab yang paling kontroversi dalam agama Buddha. Terdapat banyak tulisan terutama dari barat yang menyatakan agama Buddha adalah etis. Maknanya pengkaji daripada barat, mereka mengatakan asal-asal Buddha ni, dia punya fahaman agamanya ialah etis. Etis ni tak percaya kewujudan Tuhan. Kerana dalam tulisan asal ataupun dalam orang kata apa, kitab suci dia tu, kitab utama dia tu, Tripitaka ni, tidak ada sebut tentang konsep ketuhanan. Bahkan ilmuwan Muslim juga turut sama menulis dengan nada yang serupa. Pengkaji agama daripada kalangan Islam pun sebut benda sama. Buddha ni asal-asalnya etis, tak setuju dengan Brahma, ajaran pada kitab Veda, keluar cari sesuatu dan akhirnya tolak semua konsep ketuhanan yang ada dalam agama Hindu waktu tu, ataupun nama dia ialah Brahma. Okay. Pengkaji menyatakan Buddha adalah Tuhan bagi agama mereka. Sebahagian pengkaji menyatakan Buddha adalah Tuhan. Maknanya ada sebahagian pengkaji lagi kata Buddha tu sendiri dia mengaku dia Tuhan, ataupun Buddha tu dianggap Tuhan. Okay. Dan ini ialah satu dakwaan yang tidak benar. Sebab dia ada proses, dia ada zaman-zaman dia. Okay. Bagi mempermudahkan perbincangan, maka dibahagikan perbincangan kepada 3 kelompok dalam agama Buddha. Maknanya dalam penganut agama Buddha ini dia ada 3 golongan. Okay. Golongan pertama iaitu golongan Buddha yang tak percaya kewujudan Tuhan. Dia hanya sembah, bukan sembah. Dia hanya mengamalkan akhlak baik saja, moral. Dia tak bunuh orang, dia tak sakiti orang, tak sakiti tumbuh-tumbuhan, dia tak curi barang orang, dia tak bercakap benda-benda yang buruk, tak menipu, tak bohong, tak minum benda yang mabuk, tak melampau dalam berhibur. Mereka menolak melampau dalam berhias, tak boleh mewah senang-senang. Yang ni tak sembah apa-apa, cuma dibuat benda tu je. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau tanya dia ni agama apa, dia akan jawab Buddha. Tapi Buddha jenis kumpulan pertama iaitu tidak ada penyembahan. Yang mereka buat hanyalah bermoral ataupun berakhlak dengan akhlak yang baik saja. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, golongan yang percaya kepada Tuhan tetapi tak tahu Tuhan tu jenis macam mana. Tuhan tu ada, tapi tak boleh nak rungkai, tak boleh nak bahas apa Tuhan. Sebab tu kau tengok dia ada satu konsep dalam agama Buddha ni, dia panggil nirvana. Kita punya ucapannya lah, kita punya sebutan. Okay. Tapi bagi dia orang dia panggil nirvana, ataupun dalam bahasa Sanskrit dia sebut nirvanajir. Ini dia punya kata apa? Dia punya sebutan. Nirvana ni maksud dia apa? Istilah orang-orang sufi dia panggil fana, musnah diri. Sebab tu dalam bahasa Melayu dia akan terjemah dengan kemusnahan ataupun kepadaman, pemadaman ataupun kehancuran. Okay. Mari nak beritahu pada kita, manusia ini dia akan berakhir dengan kemusnahan. Sebab teori asal dalam apa yang dilihat oleh Gautama Buddha ni, dia buat perjalanan, dia tengok manusia ni duduk dalam satu dunia yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Jadi manusia akan berakhir ke arah tu. Okay. Jadi mereka percaya kesengsaraan, penderitaan ni, konsep karma ni, konsep balasan baik, balasan buruk yang diorang duk percaya ni, samsara ataupun kita Melayu panggil sengsara, itu bahasa Sanskrit dia samsara. Okay. Itu ialah dibuat oleh Tuhan. Tuhan yang buat. Okay. Tapi Tuhan mana? Tak jelas. Tak tahu. Tuhan itu tidak digambarkan. Tuhan itu tidak dilukis. Tuhan itu tidak dibuat apa-apa. Sebab tu dia ada satu, kata apa, dia punya ayat tentang ketuhanan ni lah. Okay. Ayat tu bunyi dia ati ajatam abutam akatam asam khatam. Boleh yang ni, okey ya. Okey, balik rumah sebut yang ni kira okey tu. Okey. Ati ajatam abutam akatam asam khatam ni benda. Bukan asam lah tu, tapi aja asam lah. Okey. Maksudnya sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan dan yang mutlak. Itulah Tuhan. Okey.
Arti ajatan tu maksudnya satu benda yang tak dilahirkan. Konsep dia macam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Okey. Tapi macam mana wajah Tuhan? Tak tahu. Duduk Tuhan. Dia orang ni, Buddha kategori kedua ni, dia percaya Tuhan duduk di langit lah. Langit mana tak tahu. Okey. Sebut perkataan ni, kat kira orang kata ada satu kumpulan lebih kurang Buddha kot. Okey. Okey. Sebab ada satu orang duk kata manhaj salah ni percaya Tuhan atas langit, Buddha percaya Tuhan atas langit. Dia kata kita kata Buddha pula. Itu tak kena-mengena. Okey. Cuma dia ada satu konsep dia percaya. Dia percaya benda tu. Okey. Tapi Tuhan tu jenis lagu mana? Tuhan tu jenis yang tak dilahirkan, tak dijelmakan, tak dicipta. Dia tu bukan jenis yang dicipta, dan dianya ialah satu benda yang mutlak. Dia ialah diri dia. Tak tahu mana-mana. Itu golongan kedua. Golongan pertama tadi, Tuhan tak ada, cuma kita kena buat baik. Konsep dia buat baik akan dapat balasan baik, buat jahat dapat balasan jahat. Tapi Tuhan, Tuhan tak ada kena-mengena dalam isu ni. Dia macam Murji'ah lah kalau kita belajar dalam akidah Islamiah ni. Okey. Tapi Murji'ah dia ada konsep lain sikit lah. Okey. Jadi golongan Buddha yang kedua percaya Tuhan. Percaya Tuhan tapi tak tahu konsep Tuhan yang betul tu, tak jelas. Okey. Golongan ketiga, golongan yang percaya pada Tuhan dan mendakwa konsep ketuhanan tu ada disebut dalam kitab ataupun kitab utama agama Buddha ni, iaitu Tripitaka ni. Maknanya dia dakwa Siddhartha Gautama ni bercakap juga hal Tuhan. Bukan macam yang kamu dakwa dia tak bercakap langsung hal Tuhan. Sebenarnya dia bercakap tentang hal ketuhanan ni. Okay. Kita boleh tengok di Malaysia ni, dia ada satu orang kata apa, highest Buddhist Association. Maknanya dia ni pegang kedudukan tertinggi lah dalam bab Buddha di Malaysia ni. Okay. Bahkan mungkin di Asia Tenggara ni. Okay. Nama dia Lim Si Kiat. Tak pasti dia ni hidup lagi ataupun tidak. Okay. Tapi kalau kita cari dalam internet pun, dia ni orang Malaysia dan dia memang memegang highest lah, maknanya kedudukan tertinggi. Dia ni ada authority nak bercakap bagi penganut Buddha di Asia ni. Okay. Dia ni duduk di Malaysia. Okay. Dia kata sini, beliau bermazhab Buddha Mahayana, Lim Si Kiat ni. Mereka ni percaya Tuhan ini wujud dan berada di langit, tetapi apabila diminta di manakah konsep ketuhanan itu dalam dasar agama Buddha, mereka tidak dapat membawanya. Tetapi secara asasnya mereka percaya Tuhan itu wujud. Okay. Mereka percaya Tuhan itu wujud. Okay. Ni aliran Buddha Mahayana. Tapi saya tak nak sebut lagi tentang mazhab. Malam ni kita nak sebut benda-benda lain lagi. Okay. Cuma di Malaysia ni, di Thailand, di Indonesia pun, aliran Buddha, majoriti ialah Buddha yang kedua ni. Percaya Tuhan ada, tapi tak gambarkan Tuhan. Yang mereka duk buat patung tu bukan Tuhan. Itu ialah Siddhartha Gautama. Itu ialah, nanti kita akan bahas. Mitra ni siapa pula? Nanti kita akan bahas. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya mereka tidak menggambarkan. Macam Hindu dia boleh gambarkan Tuhan dia. Macam Kristian dia gambarkan Tuhan. Dia boleh gambarkan Tuhan. Wakil-wakil Tuhan ni dia gambarkan. Okay. Jadi mereka tidak menyembah kepada benda yang diarcakan ataupun dibentuk. Tidak menyembah kepada benda yang dijelmakan ataupun dilukis. Tidak. Jadi itu dalam agama Buddha yang kedua ni lah. Okay. Yang ketiga, kita tengok golongan Buddhis yang mempercayai Tuhan dan memiliki konsep ketuhanan. Kebanyakan mereka bermazhab Theravada. Theravada ni kawasan Myanmar. Dia kumpulan yang agak ekstrim lah, yang buat penentangan kepada Muslim Rohingya tu. Okay. Yang biksu yang pakai kain merah. Dia ada beza kain merah dengan kain kuning ni. Okay. Dia punya lambang kepada aliran mazhab dia, Mahayana dan Theravada. Okay. Jadi Theravada ni dia kata Siddhartha tu sendiri dia bercakap tentang Tuhan. Dia dah sebut dia tak setuju konsep yang ada dalam Hindu tu. Dia tak setuju. Dia ada sebut. Okay. Mereka juga dapat mengemukakan ayat dalam Sutta Pitaka. Maknanya mereka kata ada ayat dalam kitab diorang tu, ada ayat cerita tentang Tuhan. Okay. Dan konsep diorang ialah Tuhan itu Maha Esa. Diorang tidak macam Hindu, dia macam banyak cabang dia sembah Tuhan dia. Okay. Diorang berpegang kepada Tuhan itu Esa. Kita boleh tengok apa yang disebut dalam kitab dia ni, Sutta Pitaka ni disebut, ketahuilah para bikhu, bikhu ni maksudnya sami lah, bahawa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma,
yang tidak tercipta dan yang mutlak. Duhai para bihu sekalian, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma dan yang tidak diciptakan dan yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas daripada kelahiran, penjelmaan, pembentukan dan pemunculan daripada sebab yang lalu. Ini konsep ketuhanan yang Maha Esa. Kita dah sebut tadi ayat dia tu, asam khatam apa tadi, saya pun tak ingat. Saya tengok dalam buku juga. Okey. Cuma nak sebut pada kita, itu ialah dia punya, orang kata apa, teori ketuhanan. Ati ajatam abutam akatam asam khatam. Okey, 3-4 kali sebut boleh ingat kot. Okey. Nak sebut pada kita sini, itu teori asal dia. Maknanya dalam kitab Sutta Pitaka ni dia sebut bahawasanya Tuhan itu tidak dijelmakan. Dan kita ni ada bentuk, ada rupa ni datang daripada Tuhan yang tidak dijelmakan tu. Okey. Maknanya nak beritahu dalam kitab dia orang dia ada sebut. Okey. Itu benda yang kita boleh tengoklah. Selain pada tu di dalam Sutta Pitaka dan buku Samyutta Nikaya, bahagian asan kata tidak terbentuk juga menceritakan tentang nirvana yang tidak terbentuk. Menurut Bhikkhu ataupun Buddha yang bermazhab Theravada, mereka menyatakan ayat ini berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa. Okay. Jadi dalam kitab dia orang, nama dia Sutta Pitaka, bahagian yang kedua Sutta Pitaka ni, bab yang ke-8, bab yang dinamakan sebagai Udana, nama bab dia, ayat yang ketiga, ayat tu Siddhartha Gautama nak cerita tentang Tuhan itu Esa. Okay. Tuhan itu Esa. Okay. Kemudian dia ada satu orang lagi, satu orang Sami yang terkenal lah. Sami yang terkenal ni, kita boleh tengok apa yang dia sebut sini. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha dia sebut, agama Buddha menggunakan aspek nafi atau penolakan atas segala sesuatu yang difikirkan oleh manusia. Saya nak sebut, sebab kita punya poin sini, agama Buddha dia berasal pada Islam. Itu kita punya poin asal. Okay. Dia kata sini, yang kata ni siapa? Bhikkhu Utamo. Bhikkhu Utamo ni seorang Sami Buddha di Indonesia. Seorang Sami Buddha di Indonesia. Dia kata asal-asal agama Buddha ni, bila mana dia nak bercakap tentang ketuhanan, dia akan guna kaedah nafi. Kita dalam kalimah syahadah kita ni, asyhadu an la ilaha, kita nafi dulu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Ta'ala. Okay. Dia kata agama Buddha menggunakan aspek nafi atau penolakan atas segala sesuatu yang dapat difikirkan oleh manusia. Apa saja yang manusia boleh bayang, tu bukan Tuhan, itu palsu. Macam Islam duk ajar, Allah Ta'ala kata walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang satu kufu ataupun sekufu dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama misal, sama banding dengan Tuhan. Maknanya tak payah nak bayang. Kalau kamu bayang tu buang masa, benda yang buang masa. Dan Tuhan bukan menuntut kepada kita ni untuk kita bayang tentang zat dia. Okay. Jadi pengertian nirvana atau Tuhan dalam agama Buddha adalah Tuhan yang tidak dilahirkan, Tuhan yang tidak menjelma, yang tidak bersyarat, yang tidak mempunyai keadaan, condition tak ada, yang tidak terfikirkan, serta masih lagi banyak kata tidak yang lain. Maknanya apa saja benda yang akal kita boleh terlintas tentang Tuhan, konsep agama Buddha ni semuanya tidak, itu palsu, itu kena ditolak. Itu ialah bisikan. Dia punya konsep tu macam sama dengan Islam. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian pengkaji Nusantara, hatta Profesor Hamka sendiri, tuan-tuan boleh tengok di mana Profesor Hamka dia terjemah, dia tafsir ayat daripada surah Al-Anbiya, juzuk yang ke-17 ataupun juzuk yang ke-18, juzuk 17. Okey. Bila mana ayat tu sebut wadzal kafli dan Zulkifli wa Idris dan Idris rasulun min rabbil alamin, rasul daripada Tuhan Rabbul Alamin. Tuan-tuan boleh tengok tafsir Azhar Profesor Hamka, dia bahas Zulkifli itu, kata Hamka, dia punya personality sama macam Siddhartha Gautama, sama. Ini yang dia sebut, kita boleh tengok. Saya quote daripada kitab tu, tafsir Azhar. Sebab kau tengok tempat lahir Siddhartha Gautama ni nama apa? Kapilawatsu, Zulkafli, lebih kurang, ataupun Ahlul Kifli. Okay, lebih kurang, tapi dakwaan tu tak boleh kata pasti lagi. Okay. Cuma saya nak sebut tokoh-tokoh yang agak besar bersetuju dengan bab ni. Tambah pula bila mana Hamka dia tafsir
kata apa? Surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi buah tin, buah zaitun. Tin itu merujuk kepada pokok ara yang dah kita bahas sebelum dalam agama Buddha. Sebab Gautama Buddha ni dia nak dapat wahyu tu, dia nak dapat Buddha tu, body tu maksudnya, Buddha body ni maksudnya cahaya. Okay. Dia duduk bawah pokok ara. Pokok ara ni mengikut sebahagian pengkaji lah, ianya ialah pokok buah tin sebenarnya. Jadi ada yang kata watin itu ialah merujuk pada tempat lahirnya Nabi Zulkifli, di mana tak diketahuilah kawasan sekitar sekitar antara Turki dan juga kawasan-kawasan ujung tu lah. Okay. Ada yang kata lagu tu, tapi dakwaan tu masih belum kuat lah. Cuma nak beritahu maknanya banyak kitab tafsir, bukan tafsir Melayu saja, bahkan tafsir Arab pun, tafsir Al-Qasimi pun sebut benda yang sama. Dia percaya dan dia bersetuju Buzi ataupun Gautama Buddha tu ialah personality yang sama macam Nabi Zulkifli. Tambah pula cerita Nabi Zulkifli ni tak banyak dalam Quran. Okay. Yang tu kita tinggalkan dulu. Okay. Cuma nak sebut pada kita aspek penafian bab ketuhanan. Apa saja yang boleh tergambar, maka itu semua ialah bukan Tuhan. Secara singkatnya sini, Tuhan ataupun nirvana adalah sesuatu yang mutlak. Tidak ada satu keadaan apa pun juga pendekatan yang berbeza ini sehubungan dengan ketidakmampuan bahasa manusia bagi menceritakan segala sesuatu. Okay. Jadi kata Bikhu Utama ni seorang Sami daripada Indonesia kita dah sebut tadi. Dia kata sebab apa konsep agama Buddha ni, dia kata Tuhan ni bermula dengan nafi. Sebab bahasa manusia ni tak mampu untuk cerita tentang diri Tuhan. Hebat mana pun bahasa manusia. Okay. Kita ambil lah contoh bahasa Arab. Bahasa Arab ni antara bahasa yang orang kata apa, agak luas dia punya perbahasan bahasa dia tu. Okay. Sehingga Allah Ta'ala pilih bahasa Arab ni jadi bahasa Al-Quran. Okay. Dan bahasa Arab ni kalau kita tengok, dia ada keluasan perkataan, tak macam bahasa Melayu. Bahkan kita bahasa Melayu ni pun banyak ekstrak daripada bahasa lain. Kita ambil pada Sanskrit sikit, ambil pada Arab sikit, ambil pada macam-macam. Urdu pun kita ada ambil sikit. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya bahasa Arab tu bahasa yang luas. Tapi sampai bab nak cerita tentang Tuhan, apa kaedah yang digunakan oleh para sahabat? Para sahabat guna amiruha bila kaif. Kita sampai ayat tu, kita lalu, kita tak bahas lah. Ayat-ayat yang cerita tentang kedudukan Tuhan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat Maha Penyayang berada meninggi di atas arasy. Istawa itu maksud dia apa? Okay. Saya nak sebut kaedah yang paling selamat ialah terjemah sahaja, tapi tak fikir macam mana benda tu berlaku. Macam Imam Malik, kata-kata yang terkenal kalau kita tengok Imam Malik sebut benda tu, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa ni maklum. Dalam bahasa Arab maksud dia ialah duduk ataupun duduk atas sesuatu tu. Okay. Wal kaifiyatu majhul. Dan kaifiat macam mana Tuhan nak cerita tentang Tuhan duduk tu majhul, tak diketahui. Cuma kita boleh terjemah, sekadar terjemah bahasa je. Tak boleh nak bahas, tak boleh nak kata apa. Hanya sekadar bahasa. Begitulah konsep yang ada dalam agama Buddha ni. Dia kata bahasa manusia ni terlalu rendah untuk membahaskan diri Tuhan, sebab Tuhan tu terlalu tinggi. Okay. Pendekatan yang berbeza ini sehubungan dengan ketidakmampuan bahasa manusia bagi menceritakan segala sesuatu. Bahkan hal sederhana yang ada di sekitar hidup manusia tentang Tuhan sekalipun, kita tak dapat nak cerita. Maknanya apa-apa saja benda yang berkait dengan Tuhan ni kita tak dapat nak cerita. Melihat kepada ulasannya, Bikhu Utama ni menegaskan Buddha mengajarkan konsep ketuhanan tetapi dengan istilah nirvana. Nirvana maksudnya satu benda yang memusnahkan, musnah pemikiran kita kalau kita fikir tentang Tuhan. Kita dah sebut tadi maksud nirvana ataupun nibbana ni maksudnya musnah ataupun padam. Kalau kita nak guna panca indera kita ni nak bahas tentang Tuhan, sehingga nak dapat pada jawapan asal Tuhan tu mai pada mana, apa yang akan jadi pada orang tu, dia akan pergi kepada nirvana, iaitu dia musnah, dia hancur. Gila lah istilah mudahnya. Nak cari juga jawapan Tuhan ni dia berasal pada mana, dia duduk dekat mana,
Dia tu terdiri daripada zat yang macam mana? Adakah macam kita ni terdiri daripada kulit apa semua ni? Nak dapat juga gambaran jelmaan, tak akan dapat. Ini ialah rahsia Tuhan yang Tuhan simpan. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut wujuhun yawma idzin nadhirah. Nadhirah. Pada hari tersebut akan kamu lihat wajah-wajah mereka yang bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Kerana dia telah melihat Tuhannya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Tuhan yang mempunyai jalal, keunggulan, kehebatan dan juga mempunyai kemuliaan. Allah Ta'ala sebut tentang kelebihan ahli syurga ni, antara nikmat yang Tuhan nak beri ialah Allah Ta'ala zahirkan macam mana rupa dia kehadapan ahli syurga ni. Okay. Allah Ta'ala sebut tentang benda tu. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam bab akidah menerima ahli syurga dia akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Okay. Macam mana dia lihat? Wallahu alam. Cuma dalam hadis Nabi sebut, ketika ahli syurga ni duk ambil nikmat, tengah makan ke, tengah bersama dengan bidadari ke apa semua, tiba-tiba Allah Ta'ala buat pengumuman, dia akan zahirkan zat dia. Pada waktu tu semua nikmat ditinggalkan, kerana nikmat yang paling besar ialah melihat Tuhan yang telah sekian lama kita sembah ni. Jawapan dia di mana? Selepas daripada alam kehidupan di dunia ni, selepas daripada padang mahsyar. Jawapan di situ. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, itulah ujian paling besar manusia ni. Dia kena sembah Tuhan, dan Tuhan tu tak dapat digambarkan. Konsep yang ada dalam Buddha ni lebih kurang sama dengan Islam, tapi kita taklah kata 100% sama. Okay. Yang pastinya Islam lagi lebih besar lagi lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita konsep penafian. Sebab tu nak cerita tentang agama Buddha, dia lebih mudah dan ringkas pada peringkat awal berbanding nak cerita tentang agama Hindu. Sebab Hindu ni awal-awal lagi pun dah ada campur aduk yang memeningkan kita. Okay. Agama Buddha, kaedah dia nak buang semua benda yang mengganggu akal manusia, yang membebankan kita boleh fikir. Sebab hakikatnya kalau kita belajar dan kalau kita tengok pun, nak fikir tentang Tuhan ni, para ulama yang terpaksa tulis buku berkaitan falsafah, lawan dakwaan orang-orang falsafah yang kata Tuhan ni tak boleh digambarkan sekian dan sekian begini. Kita tengok ramai mana para ulama yang berjuang dalam bab ni. Antaranya Al-Imamul Ghazali, yang peringkat awalnya dia pun bergelumang dengan ilmu falsafah, dan akhirnya the last sekali dia tulis buku Tahafut Al-Falasifah, runtuhnya Al-Falsafah tu sendiri. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun tulis benda yang sama, Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Nas, menolak pertembungan di antara akal dan juga nas, nak buang fahaman falsafah ni. Nak sebut pada kita, falsafah otak kita ni, dia ada kehebatan, dia boleh fikir satu benda yang bersifat metafizik. Metafizik maksud dia apa? Benda yang tak nampak di mata. Boleh fikir bab-bab berkaitan dengan perasaan, benda-benda yang ada dalam diri kita. Tapi kita nak guna kebolehan fikir tu, nak letak dekat, nak fikir bab Tuhan, dia tak akan dapat. Dia akan berakhir dengan tak jumpa jawapan, ataupun tergelincir, dan akhirnya akan termasuk dalam kumpulan yang keluar daripada garisan pemikiran yang betul. Sebab tu Nabi dan para sahabat, bila mana para sahabat ni duk ada, Nabi duk ajar cara fikir tentang Tuhan yang betul. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat ni. Nabi sampaikan ayat ni kepada para sahabat, nak cerita pada kita, sembah Tuhan itu lebih utama untuk kamu fikir berbanding kamu fikir apa yang kamu sembah. Dan syaitan dia akan guna tempat ni untuk rosakkan kita. Syaitan dia akan rosakkan kita. Kita nak beribadat dah, kita dah ada rasa dah nak buat amal ibadat ni, nak dapat pahala, duk nampak dah orang-orang pun duk cerita tentang syurga. Bila kita nak start ibadah, tiba-tiba datang bisikan syaitan, suruh kita fikir tentang Tuhan. Tambah pula waktu tu kita kena musibah, lalu kita fikir Tuhan ni ada ke tidak. Kena musibah pun kena usaha sendiri nak keluar pada musibah ni. Kita nampak lagu tu. Okay. Ini ialah cara-cara manusia dia boleh tergelincir. Sebab tu Buddha ni dia nak buang kesibukan fikir benda tu. Tambah zaman kita ni, zaman, orang kata apa, zaman moden ni, keserabutan terhadap benda-benda yang menyebabkan satu orang tu lari pada ibadah ataupun lari daripada cara betul sebagai seorang hamba, dia sangat banyak pada zaman kita ni.
Kesibukan harian kita ni kadang-kadang menyebabkan kita tak boleh fokus pada ibadah. Okey. Jadi itu benda yang kita boleh tengok dalam konsep ni. Mereka percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Tidak dilahirkan, tidak dilihat, tidak menyerupai makhluk lain, tidak dapat difikirkan dan tidak berjisim. Dan itulah yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama Buddha. Bila mana dia duduk di bawah pokok Bodhi tu, ataupun pokok ara tu, ataupun sebahagian orang kata itu pokok buah tin, dia dapat benda tu lah. Dia dapat jawapan, tak payah fikir Tuhan ni. Last sekali tak payah fikir Tuhan. Dan Tuhan pun dia tak suka kita bercakap dia pun. Sangat-sangat. Dia suruh kita bercakap kita je. Kita macam mana nak dekat dengan dia. Okay. Sebab bercakap dia merugikan kita, buang masa kita banyak. Okay. Di samping mereka percaya kepada sistem karma dan samsara. Karma dan samsara ni maksud dia apa? Kelahiran semula dalam bentuk lain berpandukan karma. Mereka juga percaya pada pengakhiran kehidupan kelak akan ada balasan syurga dan neraka yang dikenali sebagai aneka neraka. Dalam kitab Dhammapada ada menyebut tentang azab neraka yang diucap oleh Buddha. Okay. Yang jadi beza antara Buddha dengan Islam ni, dalam bab konsep ketuhanan kita hampir sama. Okay. Cuma dalam bab memahami konsep balasan Tuhan tu, yang ni ada problem sikit. Sebab agama Buddha dia percaya dengan reinkarnasi, reincarnation, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil tanasuh. Tanasuh ni maksud dia apa? Orang yang baik dia akan dihidupkan balik dalam bentuk makhluk lain. Sama ada roh dia tu pergi kepada makhluk yang baru lahir. Sebab tu kalau tengok konsep teori tanasuh ni ataupun teori reinkarnasi ni diambil daripada Hindu sikit. Okay. Hindu percaya mana-mana orang yang baik dia akan dijelmakan sekali lagi sama ada jadi pemimpin ataupun jadi orang agama. Sebab tu Hindu percaya Siddhartha Gautama ni ialah jelmaan kepada Tuhan dia orang. Sebab Siddhartha ni orang baik. Okay. Dan itu benda yang Islam tak terima. Mati orang tu mati lah. Cuma roh tu dia tak mati ya. Roh tu dia tidak berhubung dah dengan dunia ni. Dia boleh tahu dunia ni. Cuma dia tidak berhubung. Maknanya dia tak akan jadi satu kerja dia nak menjelma dalam orang lain. Dia nak berhubung dengan orang lain. Itu bukan daripada kerja roh dah. Tak ada dah. Roh selesai dah. Dia punya cerita dia. Okay. Sebab tu kita akan tengok dalam agama Buddha ni dia ada satu bab dalam kitab dia Tripitaka ni. Dia ada satu kitab yang kedua. Tripitaka tu ada 3 kan. Kita dah sebut tadi Tripitaka tu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Ni 3 bab utama bagi kitab Tripitaka. Bab yang kedua, bab yang nama dia Vinaya Pitaka ni dia ada satu bab kecil nama dia Petavatu. Petavatu tu apa dia? Himpunan hantu-hantu yang perlu dikenali. Okay. Hantu-hantu ni ialah reinkarnasi daripada konsep samsara dan juga karma tu. Orang tu dia jahat. Mati sebab bunuh orang ataupun mati dibunuh. Dia ada something dia tak boleh nak settle lagi dengan orang yang bunuh dia ke apa. Dia akan reinkarnasi balik. Okay. Sebab tu dia akan jadi hantu. Okay. Jadi untuk mengelakkan kita ni terganggu dengan hantu-hantu ni, dia buatlah satu bab nama dia Petavatu. Petavatu ni maksud dia apa? Hantu-hantu. Kitab cerita tentang himpunan hantu. Dalam tu lah kita akan tengok. Tuan-tuan boleh tengok, boleh cari Petavatu ni. Shopee pun ada jual buku-buku Hindu ni. Dia macam orang jual buku Islam ni lah. Okay. Boleh cari Petavatu tu. Dia ada version Indonesia sekarang ni yang diterjemah. Okay. Dalam tu dia akan sebut hantu sekian. Dan kalau kita baca konsep hantu tu sama macam hantu yang cerita orang Melayu kita ni duk percaya. Okay. Kita dah sebut minggu lepas. Okay. Hantu raya ada dalam tu. Okay. Bulu banyak apa semua. Hantu penanggal pun ada dalam tu. Pontianak pun ada dalam tu. Macam-macam jenis hantu. Dan hantu-hantu ni dia perlukan satu proses untuk mengamankan dia. Sebab tu dia akan ada satu konsep hari hantu lapar. Hari tu kena buat something lah, kena buat jamuan sikit bagi yang lapar-lapar ni tenang sikit. Tak kacau orang. Okay. Kacau dia orang nak orang kata apa, nak fikir Tuhan. Itu dalam bab agama Buddha lah. Okay. Cuma kalau tengok konsep dia sama.
Konsep hantu-hantu dia tu, hantu-hantu yang difilmkan, sama ada filem orang Melayu ke, filem orang-orang Thailand ke apa semua, konsep dia tak akan lari daripada peta batu. Dan kalau kita tengok kepercayaan terhadap hantu, roh, benda-benda yang menakutkan ni, memang paling kuat ialah kawasan Asia Tenggara. Kawasan Eropah tak kuat, kawasan orang Arab pun tak kuat. Cuma kalau kita tengok Eropah, dia dah mulai belajar daripada Asia Tenggara ni, dah mula start ada filem yang menakutkan, dah ada. Cuma dulu kalau tengok trend cerita hantu Mak Saleh ni, Dracula saja, tak ada yang lain tu. Sekarang ni baru dah ada hantu masuk dalam patung, baru dah ada. Yang mana idea tu dia datang daripada Hindu sebenarnya, dan juga Buddha sebenarnya. Jadi nak sebut pada kita, yang orang kita ni duk takut apa semua ni, jelmaan sekian-sekian, kesan benda-benda tu. Sebab memang kita tak boleh nak nafikan agama Hindu ni menjadi agama yang asal juga bagi orang Melayu, agama yang orang Melayu duk berlega dalam agama tu sebelum nak pergi kepada agama Islam ni sendiri. Jadi itu yang membezakan kita dengan Buddha. Buddha dia percaya tentang samsara karma ni, sehingga keluarlah hantu-hantu yang jadi reinkarnasi itu sendiri. Jadi kita tengok sini apa yang dia sebut. Dalam kitab Dhammapada ada menyebut tentang azab neraka yang diucapkan oleh Buddha. Mereka juga percaya tentang konsep syurga neraka. Dhammapada adalah salah satu bahagian daripada kitab Sutta Pitaka dalam bahagian Kudaka Nikaya. Kitab ini diasingkan daripada Sutta, memfokuskan bahagian ajaran Dhamma yang disebutkan oleh Buddha untuk amalan pengikut Hindu. Pengasingan ini ialah pemudah cara untuk amalan Buddhis ataupun Buddha menyebut tentang neraka. Jadi konsep neraka, konsep apa-apa semua ni duk ada. Sekarang ni nak masuk dalam masa yang duk ada ni, saya nak sebut tentang satu konsep yang ada dalam agama Buddha ni, iaitu mereka percaya, penganut agama Buddha ni percaya mereka akan didatangi oleh satu orang yang akan menyambung balik legasi Siddhartha Gautama ni. Nama dia Maitreya. Maitreya ni orang Buddha duk sangka gini tak sampai. Tapi dia bukan macam konsep Imam Mahdi yang ditunggu oleh kita dan juga oleh Syiah. Syiah tu lagi mengarut lah. Kita baca sikit. Maitreya ni bagi sebahagian pengkaji, dia kata itulah Nabi Muhammad. Nanti kita baca dulu. Buddha bermaksud orang yang diberi cahaya, ataupun dalam bahasa Sanskrit bermaksud orang yang diberi kesedaran. Ini seperti mana Zoroaster digelar sebagai orang yang diberi api. Lepas pada agama Buddha ni kita akan bahas agama Zoroaster pula. Cahaya bermaksud petunjuk ataupun menerima wahyu. Dalam Gospel of Buddha terdapat banyak ayat yang berbunyi, aku bukanlah Buddha yang pertama dan juga bukanlah yang terakhir. Siddhartha Gautama ni dia pernah sebut sebelum dia mati, dia kata aku bukanlah Buddha yang awal, aku juga bukan Buddha yang akhir. Buddha tu maksud dia apa? Orang yang terima cahaya. Dia nak sebut pada kita, lepas pada ni akan ada orang yang bawa macam aku dan lebih terang daripada cahaya aku. Itu yang disebut oleh Buddha. Oleh Gautama tu sendiri. Ia seakan mengkhabarkan ajaran yang dibawa oleh Buddha itu bukan mula diperkenalkan oleh beliau. Sebab tu Hamka dia kata Buddha ni dia tasalsul daripada Nabi dulu. Sebab tu sebahagian kata Buddha ni ialah Gautama, Buddha ni ialah Zulkifli. Dalam Islam dipercayai ada manusia yang terpilih diutuskan sebagai Nabi dan Rasul. Terdapat perbezaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang diberi wahyu bagi membimbing manusia dengan syariat yang sudah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Nabi tidak diberikan kitab kepadanya. Manakala Rasul pula manusia yang terpilih bagi membawa syariat dan risalah agama, terutama membawa misi tauhid kepada Allah. Kenyataan Siddhartha seakan senada dengan konsep Nabi dalam Islam. Malah Siddhartha Gautama juga mengkhabarkan akan ada Buddha lain. Ini ada dalam kitab dia, Sutta Pitaka ni. Bahagian pertama lagi duk sebut. Dia kata, saya baca sikit ayat dia. Ayat 76, bab yang ke-111. Boleh cari kalau nak carilah. Wahai Ananda. Ananda tu anak anda orang Melayu kita. Tapi bahasa Sanskrit ni dia ada pengaruh. Wahai Ananda, ini wahai pengikut aku. Aku bukan Buddha yang pertama dan bukan Buddha yang terakhir. Ni kata-kata Siddhartha. Suatu hari nanti akan lahir ke dunia ini seorang Buddha yang dikenali dengan nama Maitreya. Ni dia sebut. Maitreya ini adalah seorang yang suci, seorang yang tertinggi dalam kuasa
yang dikurniakan dengan kebijaksanaan. Maitreya ini akan mendakwahkan agama beliau yang agung dari awal hingga ke akhir. Buddha berkata Maitreya ini akan memperkenalkan satu cara hidup yang sempurna dan suci sebagaimana aku, yakni Gautama, memperkenalkan ajaranku ini. Pengikut Maitreya ini lebih ramai daripada pengikut aku, yakni Buddha. Ayat ni lah sebahagian pengkaji Muslim, dia kata Maitreya, konsep Maitreya ni yang ditunggu ni, the last Buddha yang ditunggu ni ialah Muhammad sebenarnya. Sebab dia ada beberapa pecahan daripada ayat tu. Pertama, Siddhartha kata Maitreya ni seorang manusia. Yang kedua, pribadi mulia. Yang ketiga, seorang guru dan pembimbing yang mengajar agama yang benar kepada semua, bukan hanya benua tu saja, semua. Okay. Beliau seorang pemimpin. Nabi memang seorang pemimpin. Okay. Beliau diutuskan untuk semua manusia, bukan hanya kelompok tertentu. Ajaran yang dibawa ajaran lengkap, dan beliau mendapat risalah Tuhan dan pengikut beliau ramai. Ini apa yang disebutkan oleh Siddhartha Gautama dalam apa yang ditulis oleh murid dia dalam kitab Tripitaka bahagian Sutta Pitaka. Okay. Jadi kita boleh tengok ayat ni cerita tentang kedatangan satu antim Buddha ataupun last Buddha ni, yang paling last, dia orang duk panggil nama dia Maitreya. Okay. Maitreya ni kalau kita tengok, maksud dia ialah yang terpilih ataupun yang terpuji ataupun yang baik, yang penyayang. Dia punya, orang kata apa, maksud tu lebih kurang dengan Muhammad. Hamidah maksud dia puji, yang penyayang. Dan sebahagian terjemah Maitreya ni rahmat. Quran sebut kedatangan Nabi ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Quran sebut. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya Maitreya ini, pengkaji Islam cukup yakin ianya ialah Muhammad, tapi personality dia kabur, tak jelas, maklumat dia tak jelas. Sampai ke hari ni di banyak gereja, di banyak kuil-kuil Buddha ni, dia ada buat satu patung. Patung tu ialah Maitreya. Duk tunggu lagi. Dia orang duk rasa tak sampai lagi. Belah-belah Kedah ni pun duk ada dia punya kuil yang Maitreya ni muka dia lain sikit pada muka Gautama Buddha tu. Okay. Tapi dia dah buat lah patung jelmaan tu. Nanti kita akan cerita, minggu depan kita akan cerita macam mana boleh keluar patung ni. Asalnya tak ada patung pun. Okay. Jadi sampai ke hari ni, orang-orang Buddha ni duk tunggulah Maitreya ni. Okay. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tahulah Maitreya yang kamu duk tunggu tu dah wafat dah pun. 1400 tahun dah wafat. Cuma tak jumpa. Dia orang tak jumpa, dia orang tak tahu. Okay. Dia macam dalam agama Hindu yang mereka duk tunggu Kalki Avatar yang last sekali. Pun duk tunggu. Okay. Jadi dia orang yang menunggu ni, dia orang dah lost maklumat banyak. Okay. Sebab tu tujuan kita belajar benda-benda ni, kita dengar benda-benda ni, pertama nak tahulah maklumat agama orang lain dan pandangan dia terhadap Islam. Yang kedua, nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita lahir tu Islam. Kita tak lahir macam orang-orang ni. Kita tak terkapai-kapai cari. Kita boleh tanya orang-orang yang convert kepada Muslim, macam mana dia orang nak cari. Walaupun kalau tengok orang-orang yang bukan Islam di Malaysia kita ni, terutama orang daripada kalangan Hindu, Kristian ni dan juga Buddha ni, mereka ialah orang-orang yang memegang kekayaan yang agak banyak di negara kita. Maknanya dia orang ni orang kaya. Okay. Tapi kekayaan dia orang tu tidak menyebabkan ada benda yang dia orang puas. Ada something yang terlekat. Tapi tak jumpa benda yang nak dicari tu, tak jumpa. Okay. Jadi ni yang kita boleh tengok ramalan-ramalan Maitreya yang disebut sini. Okay. Maitreya seorang pembimbing yang mengajar agama kebenaran kepada semua. Nabi Muhammad SAW juga seorang pemimpin yang unggul. Malah baginda membawa agama kepada sekalian manusia. Malah kepimpinan Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh bukan Muslim. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya ini ialah bahagian daripada apa yang ditunggu-tunggu oleh golongan ataupun penganut agama Buddha tu sendiri. Okay. Mereka duk tunggu. Dalam buku saya ni dia letaklah gambar patung tu tapi kecil sangat. Nak tunjuk pun tak berapa clear. Tengok dalam video nampak kot. Okay. Cuma Maitreya ni dia punya muka tu macam hidung dia mancung sikit. Beza dengan Gautama Buddha. Okay. Dan dia punya adalah perbezaan tu sikit. Okay. Dia macam ada unsur, orang kata apa,
Arak sikit muka tu. Okey. Tapi jangan duk rasa ni muka Nabi Muhammad pula. Nak pergi tengok muka Nabi Muhammad, nak pergi cari kat kuil Buddha. Kacau. Okey. Ni bukanlah. Cuma dia punya ramalan tu. Saya nak sebut sini, antara agama yang agak kurang tercemar dengan maklumat yang sama dengan Islam ni ialah agama Buddha yang kedua. Agama Kristian antara agama yang kurang, maklumat dia dengan kita ni dekat. Okey. Antara maklumat agama yang dekat dengan kita ni ialah Buddha. Sebab tu kalau tengok di Malaysia kita pun, kebanyakan Chinese, orang Cina yang masuk Islam ni, mereka berasal pada Buddha. Kebanyakan. Kristian pun ada. Okey. Tapi tak ramai lah. Okey. Tak ramai. Okey. Sebab apa? Sebab konsep yang ada dalam Buddha dan konsep yang ada dalam Islam ni dia macam boleh sehaluan. Cuma dia problem pada tu lah yang kita sebut tadi, iaitu konsep karma dan juga reinkarnasi tu. Konsep ketuhanan dia orang okey. Sebab tu kalau dia orang nak belajar tauhid dalam agama Islam, apa yang dia orang belajar dan dia orang yang kita ada yang dia orang duk pegang tu sama, iaitu dia orang nafi. Kita pun nafi. La ilaha illallah. La tu la nafi. Kita nafi semua benda yang boleh tergambar di kepala kita tentang diri Tuhan. Itulah yang dipegang oleh Buddha pun sama. Cuma Buddha ada aliran-aliran dia. Buddha Malaysia ni kira kategori Buddha yang tidak ekstrim macam Buddha di Myanmar ataupun kawasan Mongolia tu. Yang Mongolia ni kita tengok satu macam lah. Yang Mongolia ni dia ada satu konsep. Bila mana mati tidak ditanam. Dia Buddha Malaysia ni dibakar. Okay. Buddha di Mongolia, kawasan pergunungan Tibet apa semua ni, dia buat macam mana? Kalau mati, sebab dia biar burung yang makan. Dia letak tepi bukit, and then dia biar burung yang makan. Okay. Dan burung-burung yang makan tu dia akan reinkarnasi balik. Burung tu dianggap sebagai burung yang suci, tak boleh bunuh burung tu. Sebab burung tu lah yang akan bawa jasad orang tu reinkarnasi balik, akan datang. Dia nak jadi orang, dia nak menjelma dalam lain. Okay. Cuma nak beritahu bahawasanya di dunia ni aliran Mahayana dan aliran Theravada. Cuma yang agak ekstrim di Myanmar tu, itu bukan asal Buddha pun sebenarnya. Okay. Itu bukan asal Buddha. Kita pergi lalu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey. Kita sambung sikit lagi. Kita dah sebut tadi bahawasanya aliran dalam agama Buddha ni dia ada dua aliran, Mahayana dan Theravada. Yang di Malaysia ni ialah Mahayana. Malaysia umumnya, Thailand sebahagian sikit, okay. Dan bahagian Myanmar ni dia Theravada, kumpulan yang dia sebenarnya dalam agama tu tidak ada ekstrim, tapi sifat orang tu si ekstrim. Okay. Mana-mana agama pun lagu tu lah dia ada orang ekstrim. Dia agama dia tak bawa ekstrim. Mereka ada lah satu setengah-setengah agama. Cuma Buddha ni dia bukan jenis ekstrim. Sebab asal agama dia orang adalah larang membunuh tanpa sebab. Maknanya dia orang ni daripada kategori orang yang moral dia tinggi. Okay. Tapi yang berlaku penindasan kepada Muslim Rohingya tu, isunya lah isu yang saya baca lah, ni pandangan saya, bukan yang kita tengok pada orang lain juga lah. Okay. Isu perkauman, bukan isu agama sangat yang jadi isu sebenarnya. Okay. Cuma kebetulan yang duduk kawasan Rohingya ni ataupun Rakhine ni ialah Muslim. Jadi Muslim menjadi viktim mangsa pada waktu tu. Okay. Sebab kau tengok asal isu dia bukan isu agama sangat, isunya mereka tu status mereka tidak jelas. Mereka ni Myanmar punya orang ke Bangladesh punya orang. Dia macam orang-orang Filipina yang duduk di Sabah ni, yang bajau laut ni, IC kita pun tak ada. Okay. Tanya dia orang Filipina ke orang Malaysia, dia pun tak tahu orang mana. Okay. Cuma dia tahu dia bajau laut. Okay. Kita pergi kampung dia hanya boleh buat naik kerang dan laut apa semua dia boleh buat naik lah. Okay. Nak cerita negara tak kerti. Dia sama macam Kurdistan, bangsa Kurdish yang hilang negara. Di Turki pun ada sikit, di Iraq pun ada. Okay. Yang dimainkan isu Kurdistan ni majoriti Syiah. Okay. Itu yang jadi masalah bila mana Saddam Hussein dia serang habis-habisan kumpulan ni. Okay. Jadi dia orang kemarahan tu atas nama agama. Sebenarnya kemarahan tu ialah atas nama asalnya ialah dia ni bukan warga negara kita. Itu saja. Hatta Rohingya tu pun dia bukan warga negara Myanmar, dan dia pun Bangladesh tak nak terima, Myanmar pun tak nak terima. Okay. Jadi dia orang ni bila mana cek orang mana Muslim, kebetulan Muslim ni pun dia ada nama yang kurang baik bagi non-Muslim kawasan tu. Okay. Jadi dia gunalah alasan sebagai Muslim tu untuk halau keluar. Alasan Muslim. Tapi kalau tengok Rohingya ni antara negara yang agak ramai lah menerima pelarian Rohingya yang awal. Pelarian daripada Muslim ni ialah negara Arab Saudi yang awal. Sebab tu kalau kita tengok di Mekah ni dia ada satu kampung nama dia Kampung Burma. Orang Burma saja. Burma ni orang Burma. Okay. Bahkan kalau tengok satu orang imam Masjid Nabawi tu daripada kumpulan dia orang. Syekh Ali Al-Huzaifi, Abdul Rahman Al-Huzaifi tu, kalau tengok dia tu daripada kalangan Rohingya. Sebab saya pernah tengok dia punya live cakapan, dia kata aku beruntung di bumi Madinah kerana aku ni salah seorang daripada bumi Burma. Tapi muka dia jadi muka Arab lah, ramai lah orang-orang Burma yang jadi qurra ataupun pembaca Quran yang hebat sana. Okay. Cuma Arab Saudi membuka peluang yang agak luas untuk dia orang. Jadi dia orang tu orang yang orang kata apa,
kuat dalam ilmu tu, hebatlah juga, ada sumbangan. Yang jadi pensyarah, yang jadi engineer pun agak ramai lah sana. Okay. Cuma nak sebut isu agama dimainkan. Dan Buddha, sebab tu orang tengok Buddha yang duk lawan Rohingya tu pun, Buddha-Buddha lain tak setuju dengan dia. Dia macam isu Zionis Israel tu juga. Yahudi ortodok yang ada di Israel tu pun tak suka dengan Zionis ni. Kira nak hambat orang Islam je. Okay. Sebab asalnya tak ada problem apa pun. Okay. Sebab dia orang nak, Zionis tu dia nak tanah tu. Dia nak tanah Palestin. Sebab kita pun tahu, kita dah bahas sebelum ni kan, Yahudi ni dia ada dua kumpulan kak. Zionis ni yang baru-baru ni lah. Okay. Sebelum tu ortodok ni, kumpulan-kumpulan ortodok ni dia okey, dia berkongsi tanah orang Islam, tak ada masalah pun. Okay. Cuma bila mana benda tu dah dimainkan, jadi yang ortodok ni pun kadang-kadang termakan. Dia orang pun masuk juga nak halau orang Islam. Asalnya dia orang okey. Okay. Dan Zionis ni kalau kita tengok, dia memang melihat tanah tu kita perlu ambil. Sebab kita nak nampakkan kita lah pemilik sejarah dunia. Apa yang saya duk nampak lah, orang Yahudi Zionis ni, dia nak sangat tanah Palestin sebab apa? Nak tunjuk pada dunia, akulah pemilik sejarah paling tua spesies manusia di dunia. Tu ya. Nak bangga sebenarnya. Nak bangga. Okay. Cuma dia buatlah macam-macam. Dia kata Baitul Maqdis ni berada di atas runtuhan sekian. Dia sama macam Masjid Barbar di India, New Delhi. Sebab apa yang Hindu benci sangat dengan Masjid Barbar di New Delhi ni? Sebab dia orang nak tanah tu ya. Lepas tu dia orang buat cerita, dia kata masjid ni dibina di atas runtuhan kuil, dia kata. Dulu dah ada kuil sini. Sebab tu kami bakar Masjid Barbar ni. Okay. Jadi ni cerita yang dibuat. Di Malaysia pun dulu macam ada juga lah nak buat kes aku tu. Tapi dia tak melarat sangat. Kan bila mana dia nak buat kuil, dia buat alasan apa? Dia guna agama. Dia kata sinilah jelmaan Tuhan tu. Tuhan dah beritahu dia duduk sini. Jadi kena ambil lah tanah ni macam mana pun. Balah dengan kerajaan. Sekarang ni Tuhan dah kata dia duduk situ. Kami tak kira lah kawasan tu masjid ke ada, surau ke ada, kami nak. Tuhan kami duduk situ. Dia guna esen agama tu untuk menguatkan lagi dia punya alasan nak, kata apa, menguasai tempat tu. Okay. Jadi setakat itu saja perbahasan kita malam ni. Kita akan bahas minggu depan bagaimana bermulanya penyelewengan dalam agama Buddha ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi